Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kita pada hadis yang ke-36. Kita baca dah sedikit itu ni dan kita berhenti. Kita tengok tentang erti dia. Kita baca balik hadis ni tentang, kita baca tak dan habis bulan lepas. Kita baca balik dan kita akan sambung balik pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Penyayang terhadap binatang. An Abi Hurairah anna radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثراء من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر أو كما قال رواه البخاري. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata ketika seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan,
Dia terasa sangat dahagakan air. Kemudian dia mendapati sebuah telaga. Dia terus turun ke dalam telaga itu. Setelah puas meminum air dari telaga itu, dia pun keluar. Ketika keluar daripada telaga, dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah kerana terlalu dahaga. Lelaki ini berkata, sesungguhnya anjing ini dahaga seperti mana aku juga tadinya dahaga. Kerana kasihan kepada anjing itu, dia pun turun sekali lagi di dalam telaga itu. Dia mengisi air di dalam khufnya, kemudian menggigit khuf tersebut dengan mulutnya supaya tangannya, supaya mudah untuk memanjat telaga menggunakan kedua belah tangannya. Kemudian dia memberi minum kepada anjing itu. Karena sifat penyayangnya itu, Allah mengampunkan dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah berbuat baik kepada binatang mendatangkan pahala? Nabi menjawab, melakukan kebaikan kepada setiap makhluk yang mempunyai roh dan nyawa mendatangkan pahala. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca pada bulan lepas ni, tapi kita tak habis, kita ulang balik. Nabi nak cerita tentang yang pertama, Islam ini tuan-tuan, dia membawa konsep rahmatan lil alamin. Yang mana Nabi bawa? Iaitu rahmat kepada sekalian alam. Rahmat ni maknanya apa dia tuan-tuan? Rahmat ni makna kasih sayang. Sebab tu kita ni dalam hidup ni kita perlukan rahmat Allah. Kita masuk syurga ni maklum oi, kalau kena ibadat kita, bagaimana tak masuk dah maklum. Saya lah tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya ni, saya cerita ni saya. Tuan-tuan ada terasa pula, ambil ustaz, sedap kata kat kami. Tak maklum oi, saya cerita ni saya. Saya kata ni saya. Saya kalau duk tengok balik tuan-tuan, muhasabah. Muhasabah. Saya rasa saya ni kalau fikir tentang amalan saya, ibadat saya, untuk memasukkan saya ke dalam syurga, saya nak pergi ke syurga kerana ibadat saya, pakai tak masuk dah maklum weh. Pakai tak masuk dah maklum weh. Pakai dak dah. Saya yakin dak dah. Yang pertama, sembahyang sunat haram lah, korang. Bukan tak ada, korang. Tuan-tuan saya tengok clear. Clear tuan-tuan ni. Sebab tu saya rajin duk kata yang mai dengar kuliah ni, saya suka katakan orang soleh dan alim. Tuan-tuan ni pun termasuklah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Soleh, solehah, alim. Soleh sebab apa? Sebab tuan-tuan ni lah tiap malam duk main masjid. Buat bilah kuliah apa, muka tuan-tuan dia sampai. Semayang 5 waktu pun muka tuan-tuan dia. Nama dia soleh. Buat kuliah sampai. Tu nama dia soleh. Main kuliah pula, kitab tak ada, alim. Tu nama dia soleh dan alim. Tidak maklum? Senyum apa senyum? Saya ni maklum, kalau nak fikir dengan ibadat saya yang sunat, pakai dak dah kot. Wallahualam. Tetapi kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Sebab tu ada orang kata, ustaz, saya sebab tu yang saya jarang buat ibadat. Sebab kita masuk syurga bukan dengan ibadat, dengan rahmat. Betul lah, tapi jangan duk ngong macam tu. Nak dapat rahmat ni pula dengan apa? Dengan ibadat ke? Dengan maksiat? Nak dapat rahmat ni maklum-maklum dengan ibadat ke? Dengan maksiat? Cuba beritahu saya. Dengan ibadat ke? Dengan maksiat? Agak-agak tuan-tuan. Ibadat. Kita nak masuk syurga ni dengan rahmat. Nak dapat rahmat, nak jemput rahmat dengan ibadat, bukan dengan maksiat.
Ini dia kasih sayang. Bila Allah Ta'ala dia bagi kasih sayang kepada kita, Allah Ta'ala suruh kita menyebarkan kasih sayang tu pula kepada siapa? Kepada seluruh alam. Kepada siapa? Kepada seluruh alam. Ni dia. Cerita kawan ni, dia bukan ada apa pun, dia dahaga. Dahaga maklum. Sini panggil dahaga. Kalau Kedah dia panggil lapak ayak. Kami tak panggil dahaga, kami panggil lapak ayak. Sebab tu tuan-tuan kalau tak hati cakap Kedah, jangan duk cakap. Tuan-tuan dia ingat semua Kedah ni ayak-ayak kot. Tuan-tuan nak cakap dengan saya. Saya orang Kedah. Saya cakap Kedah lah. Tuan-tuan orang Melaka, orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang Selangor. Dia nak cakap Kedah. Dia ingat Kedah ni semua ayak-ayak. Bukan semua boleh ayak, tuan-tuan ni. Air. Betul lah Kedah panggil ayak. Hanya. Betul lah. Tapi pelik tak boleh ayak. Kalau pelik pun tuan-tuan ayak, dia lari makna. Yang mana faham. Tak faham tak duduk fikir lah. Tu nak bagi tahu bukan semua benda boleh ayak. Ayak pelik, lari makna tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Sebab tu kalau tak hati bercakap, jangan duk bercakap. Ni dia kakuh nak bercakap. Dia tak hati bercakap. Dia duk nak bercakap, lari makna. Macam kami tak panggil dahaga. Kami panggil lapak ayak. Sebab di Kedah, dia tak panggil minum ayak. Dia panggil makan ayak. Dia jumpa kawan dia, makan ayak tu. Makan. Kalau minum dahaga, makan lapak. Sebab tu kami panggil lapak ayak. Macam banyak benda lah di Kedah maklum. Maklum kalau main di depan masjid, dia tulis di situ pada kata, buka kasut. Betul tak? Tu siapa dia? Imbulan ke nak Korea balik? Anak Korea balik Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau orang pakai kasut naik atas masjid, tuan-tuan akan kata apa? Buka kasut. Kami tak panggil buka, kami panggil buang. Buang kasut. Tu cara dia. Kami tak panggil seri muka, kami panggil pulut sekaya. Kami tak panggil kari kepala ikan, kami panggil gulai kepala ikan. Tuan-tuan kalau tak hati, jangan duk cakap. Ada orang dia nak cakap, dia duduk di Kedah, dia main Selangor, dia nak cakap Selangor, dia cakap KL. Bunyi pelik. Tahu pelik. Dia naik LRT penuh, minta maaf ya, dia orang Kedah. Minta gain shot sikit, terus keluar Kedah, tuan. Dua perkataan dia cakap, keluar Kedah terus. Kawan ni, dia lapak ayak, dia dahaga. Dia tengah-tengah berjalan di Padang Basiak, dia dahaga. Bila dahaga ni dia nampak, ada satu telaga. Dia kata dahaga, dia kata dia pun turun telaga tu. Turun masuk dalam telaga. Telaga orang Arab ni maklum, dia bukan macam telaga kita ni. Tuan-tuan bisa tengok telaga tak? Dulu duduk di kampung bisa tengok telaga tak? Dia bukan pecen tu. Tambahlah ni dia tak buat telaga, dia buat boring tu lagi kecil. Style telaga Arab ni dia boleh duduk dan masuk, dan di bawah ni dia ada tempat duduk. Dia masuk dalam telaga tu, dia ada tempat yang dia boleh duduk. Dia cedok ayak tu, ayak telaga tu, dia minum ayak telaga tu sampai puas, baru dia naik. Dia naik, dia tengok ada seekor anjing duk jilat. Ni, anjing ni duk jilat apa nama tanah? Duk jilat tanah. Bila duk jilat tanah, tuan-tuan, dia kata anjing ni dahaga, dia kata. Dia turun, dia ambil kasut dia khum ni, dia angkat, dia cedok ayak, dia kokok dengan kaki mulut dia pegang, dia angkat, dia bagi anjing tu minum sampai anjing tu hilang dahaga. Kerana perbuatan dia itu, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Sahabat bila dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, adakah dengan sebab berbuat baik kepada binatang kita dapat masuk dalam syurga? Nabi kata, buat baik kepada setiap makhluk yang ada roh pasti akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala.
Apatah lagi tuan-tuan, kita buat baik dengan orang. Saya semalam ni duduk balik daripada ceramah malam. Saya duduk buka Telegram ni, duduk baca perkembangan kawan-kawan kita di Rozal. Saya tahu dah tuan-tuan ni lupa habis dah. Tuan-tuan ni lupa dah. Ada yang lupa dah. Betul dah maklum? Lupa dah. Rakyat Gaza ni maklum campur tambah tolak darat bahagi. Tinggal lebih kurang 700,000 orang lagi. Daripada dulu ni ramai mana tu? La ni tambah tolak darat bahagi. Anggaran kasar tinggal 700,000 orang lagi. Hospital ni pakat duk tutup dah Pak Long. Tak ada dah ubat nak bagi dekat rakyat. Tak ada dah. Sebab segala bentuk bantuan diskat. Tak boleh masuk lah. Makanan ni maklum tak ada. Di sana tuan-tuan tahu tak tahap lepas lapak ni macam mana? Terpaksa makan makanan binatang untuk meneruskan kehidupan. Ni saya nak abang ni sebab tuan-tuan dah tak baca dah. Maklum tak? La ni di Malaysia ni dia bukan kalut dah benda ni. Dia kalut persembahan pok-pok menyanyi tu, the ladies tu menyanyi tak sedap. Ada kalut yang tu. Di Malaysia ni dia duk kalut artis nak bercerai. Dia kalut macam tu. Bak Gaza ni orang tak mau baca dah. Tak apa dah saya baca, saya main cerita kat maklum dengar sudah dah. Nak saya tolong baca bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau baca dah lagu tu. Tahap kelaparan rakyat di Gaza ni Pak Long, sampai tahap dia macam mana? Lo ni lepas kalau lapar, lepas makan makanan binatang. Sebab tu saya nak bak tuan-tuan yang ada lagi Telegram ni, masuklah tengok grup-grup tu, bacalah perkembangan. Saya tak erti cakap orang putih, tak erti baca orang putih, saya baca hak Melayu dengan Arab. Tuan-tuan hak erti orang putih, masuk grup ada petulis orang putih tu. Hak Arab janganlah duk masuk. Saya tak erti orang putih, saya tak masuk dia orang putih. Sampai kemarin dulu ni, gambar dimasukkan, seorang budak berusia 2 tahun mati. Perempuan. Kanak-kanak berusia 2 tahun. Comel tuan-tuan ni. Sebab kematian dia apa dia? Perut dia tak boleh nak proses dan badan dia tak boleh nak terima makanan binatang yang dia makan. Disebabkan dia makan makanan haiwan tu tuan-tuan, mati. Saya nak tanya balik, gamak ke tuan-tuan nak pergi makan lagi dekat-dekat pusat-pusat perniagaan yang memberikan sumbangan kepada mereka? Sebab lah ni kita tengok mula duk ramai balik dah tuan-tuan ni. Satu trailer yang masuk nak bawa bahan makanan kepada mereka tuan-tuan. Akhirnya trailer tu pula jadi trailer untuk bawa mayat-mayat yang mati kerana ditembak, mati kerana dibom, dan mati kerana lapak ni, bawa keluar daripada Gaza. Pihak musuh tutup habis laluan untuk membawa bahan makanan. Maklum tak ramai dah maklum, tinggal 700,000 lagi rakyat di sana. Satu guni gandum jatuh atas jalan. Satu guni gandum kerana duk berebut ni jatuh. Lepas tu adalah saki-baki gandum tu yang tinggal lagi kat atas tanah. Budak-budak kecil umur 2 tahun 3 tahun pi duk sapu kutip bubuh dalam bekas, nak buat balik suruh mak mereka masak. Gandum yang bercampur dengan tanah ni, nak minta mak mereka masak buat roti mereka nak makan. Kita di Malaysia ni tuan-tuan tak sampai tahap tu. Mulut kita ni duk bising, ai barang mahal lah ni apa semua, tapi kedai makan duk penuh orang lagu tu. Teruk lah ekonomi lah, teruk lah. Kereta baru keluar pula.
Aku tak tahulah, aku letih lah ni dengan yang lu naik, yang ni naik. Bercuti lagi. Tak apa dah tu rakyat Malaysia maklum. Ni yang saya cerita ni di Palestin. Di Gaza. Sampai tahap tu tuan-tuan. Kelaparan mereka ni sampai terpaksa makan makanan haiwan. Tuan-tuan fikir. Saya bila tengok budak comel umur 2 tahun mati kerana kelaparan. Bayi-bayi mati kerana kelaparan. Susu bayi tak ada maklum di sana tak ada. Kita di Malaysia ni tak pergi hospital bukan sebab tak ada ubat, sebab tak ada duit. Ni betul yang ambil hospital kerajaan tak pergi private. Aku tak ada duit, ada lagi. Hang tak boleh pergi hospital private, ambil kepada hospital kerajaan. Di sana, hospital tutup. Sebab apa maklum? Sebab tak ada ubat nak bagi dekat mereka. Kita ni kan kata lupa apa? Doa pun terlupa dah kat mereka. Habis hancur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dengan sesegeranya kepada mereka di sana, insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keterangan. Islam adalah agama kasih sayang. Islam melarang kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Islam tak bagi kita buat penganiayaan terhadap diri kita. Apa dia yang kata penganiayaan terhadap diri sendiri maklum? Yang pertama, tidak mengikut arahan Allah. Itu di antara kezaliman yang sering dilakukan ke atas diri sendiri. Apa dia? Tidak mengikut kehendak Allah. Islam tak bagi kita buat penganiayaan terhadap orang lain. Jangan duk zalim kepada orang lain. Kita bila buat naya kepada orang, akan mai satu masa kezaliman yang kita buat kepada orang tu akan berbalik kepada kita balik. 3. Islam tak benar kita buat penganiayaan terhadap binatang. Sebab tu nak bela binatang, bela tuan-tuan. Tapi jangan buat naya kat binatang. Maklum tak? Binatang ada hak untuk mereka pun ada hubungan kelamin. Jangan kita membezakan. Ada hak yang kita kena bagi kepada binatang. Jangan duk seronok bela lah. Ustaz, makcik ada 24 ekor kucing ustaz. Maklum, kalau kucing tu bela bagi elok, akan menjadikan maklum ni di syurga, masuk syurga. Kalau bela kucing tu tak elok, punca masuk neraka. Punca masuk neraka. Janganlah melakukan sebarang kezaliman. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi akan segera dimakbulkan oleh Allah. Tidak ada hijab yang akan menyekat doa tu. Bila tuan-tuan kena naya, bila tuan-tuan kena zalim, jangan rasa sedih, jangan rasa gundah. Maklum, yang ada pada kita pada masa itu yang bersama dengan kita adalah Allah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Doa orang yang dizalimi tidak pernah ada hijab, ada penghalang, ada pendinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada. Doa kita dengan Allah ni maklum bagi orang yang kena naya, takkan ada hijab. Sebab tu maklum, jangan malas nak minta doa. Ustaz, saya dah doa dah ustaz. Orang yang buat naya dekat saya ni duk elok lagi ustaz. Maklum, pasti Allah Ta'ala akan balas. Bila? Tak tahu. Pasti dia balas. Sebab tu satu orang mai berjumpa dengan seorang ulama. Kalau tak silap saya lah, kalau tak silap pembacaan saya Imam Syafi'i atau Imam Ghazali. Kalau silap minta maaf lah, tapi ulama lah. Dia kena naya. Bila dia kena naya, dia mai jumpa kepada ulama ni. Lalu dia duduk cerita. Tok guru ulama ni kata dekat dia, sama ada Imam Syafi'i atau Imam Ghazali. Antara dua tu lah, tak apalah siapa pun janji cerita tu.
Ulama ni kata, yang hamai mengadu kepada aku tidak ada kuasa untuk membantu hang. Aku tidak ada ruang untuk membantu hang. Hang mai cerita ke aku, boleh cerita. Tapi aku nak bantu hang ni macam mana? Aku tak ada hak nak bantu hang. Aku tak ada cara nak bantu hang. Dia kata, kawan ni kata, tak apalah Tuan Guru. Tak apalah Tok Syekh. Tak boleh bantu pun sekurang-kurangnya Tok Syekh. Tok Syekh dengar pun saya rasa lega. Tak. Aku nak bantu hang tak boleh. Hang cuba cerita apa yang berlaku sebenarnya. Dia pun cerita begini-begini. Lah kali Tok Syekh ni kata apa dia? Hang mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka yang menzalimi hang akan dibalas oleh Allah. Tak segera, tetapi Allah Ta'ala balas. Jangan takut, di dunia lagi Allah Ta'ala balas, apatah lagi di akhirat. Dia pun doa. 4 hari lepas tu dia main jumpa Tuan Syekh tu. Dia kata, Tuan Syekh, mati dah orang yang naya dia. 4 hari lepas tu dia main doa, mati dah orang yang naya dia. Tok Guru tu tanya, hang doa apa? Aku doa ke Allah, ya Allah, sekiranya dia ni menzalimi diri aku, matikanlah dia dengan segera. 4 hari mati. Saya doa ke orang yang naya saya tak minta mati dia, saya minta mati pucuk. Sebab apa dia? Keturunan lagu hang tu tak ada dah lepas ni. Hak jenis benih jahat macam hang ni tak ada dah lepas ni. Sebab tu kita jangan duk buat naya kat orang, tuan-tuan. Buat naya dekat orang ni seronok saya. Seronok bila masa kita buat tu ya. Lepas tu hang kena tanggung. Kalau doa dia dengan Allah, hang tanggunglah. Ustaz, awaklah saya ni susah Ustaz. Susah, lepas susah, susah, lepas susah, susah. Hancur balik. Saya biasa bawa orang pergi umrah. Yang pergi dengan saya ni lelaki bini. Pencen kerajaan. Pencen kerajaan. Laki dia bawa pencen, bini dia bawa pencen. Pencen tak sampai setahun dia pergi umrah dengan saya. Pangkat besar. Pangkat besar. Dia pencen pun jusasi. Jusasi. Dia pencen tu jusasi. Pangkat besar. Pergi dengan saya umrah. Duduk dekat airport KLA tu, tuan-tuan. Beg-beg saya apa saya tak payah duduk bawa lah. Semua dia petik lah. Hello boy. Baik, dia bayar duit perak-perak bawa semua beg kami. Orang duit banyak. Sampai di Mekah, dia kata dekat bini dia, bagi tahu dekat ustaz, kita pergi tawaf sendiri. Ustaz bawa lah jemaah lain, kita pergi tawaf sendiri. Saya tanya dia. Saya kata, Datin bisa main ke Mekah? Dia kata first time ustaz. First time jom ikut saya. Sekali saya nak tunjuk, lepas ni dah faham, esok lusa main buat sendiri. Okey. Habis tawaf, kami sa'i. Habis sa'i, saya kata, jom kita nak balik. Dah tahalul, kita nak balik. Dia kata dekat saya, dia kata, ustaz, kami nak balik sendiri. Saya kata, okey. Datuk Datin balik sendiri. Saya balik dulu. Saya habis buat umrah lepas Aisyah. Esok saya pergi nak sembahyang subuh. Saya tengok bini dia Datin tu duduk mengelewak kot dataran Masjid Haram. Saya kata, siapa Datin? Dia kata, ustaz nampak I punya husband tak? Saya kata, semalam kata nak balik sendiri. Ya ustaz, I duduk cari my husband tak jumpa. My husband tak jumpa dah. Saya kata, macam mana yang boleh berpisah tu? Dia kata, ustaz, dia nak pergi tandas. Dia turun-turun pergi tandas bawah tu, dekat dataran tu turun, tak naik-naik. Saya kata, ustaz, saya pun turun tengok. Turun tak ada. Saya kata, tak apa Datin masuk sembahyang subuh lagi, doa dah. Habis sembahyang subuh kami balik-balik, dia main balik. Dia kata, ustaz nampak tak my husband? Tak nampak. Pergi mana pula dah. Dia hilang, kami jumpa asap. Asap baru jumpa. Padahal hotel kami tu, sofa tower tu ya. Saya tengok dia pelik. Dalam keadaan dia duduk pakai ihram yang semalam lagi. Betul saya kata, Datuk pergi mana? Ya ada tak pergi mana? Dia jadi bela. Saya bawa dia naik bilik, saya bagi makanan dekat dia, suruh dia berehat. Esok dia keluar pula, hilang pula. 3 kali dia hilang.
Yang bini dia duk mai, ustaz, you nampak my husband? Ha, saya kata mampu. Jemaah dekat 120 orang, aku duk kena jaga lelaki hang seorang pula. 119 orang lagi pun aku nak kena jaga pula, dia jaga bini lelaki hang seorang. Sampai 3 hari tu, hari ketiga dia hilang, saya awak keluar arahan dekat bini dia, saya kata, Datin, suami Datin tidak dibenarkan keluar bilik. Nak keluar mesti dapat kebenaran saya. Kalau tak dapat, hilang, jangan telefon saya. Duduk, dia jadi bela. Dia jadi ingat-ingat lupa, dia jadi menyenyuk. Benda tu elok. Umur baru 59, dia pencen 58. Saya pun sampai hari tu nak pergi Madinah. Bila nak buat tawaf wadak tu, saya pegang, saya bawa pinggan saya. Saya takut hilang. Duduk atas bas masa pergi Madinah, saya sembang dengan bini dia. Saya kata, Datin, you punya husband ni memang ada masalah ni lah. Dia kata, tak ada ustaz. Selama saya kahwin dengan dia, dia tak ada. Ni saya heran pasal apa jadi di sini. Saya kata, memang pernah jadi macam ni. Tak pernah jadi. Saya kata, ada benda yang tak betul tak buat. Baru dia cerita, masa perjalanan tu dia cerita. Bab apa dia? Pembahagian harta pusaka. Abang dia menikah dengan kak ipar dia. Ada anak 2 orang. Abang dia mati. Duduk dengan kak ipar. Dia tak berapa nak ngam dengan kak ipar. Bila arwah mak dia mati, hak bahagian abang dia, dia tak bagi kat kak ipar dia. Dia tak bagi dekat kakak ipar dia, dan anak-anak arwah abang dia tu pun tak dapat apa. Makan rata lagu tu. Pi sana maklum jadi. Mana kita tahu doa nak menekan dia apa dia? Ya Allah, pak menekan aku ni kalau dia buat naya bagi gila. Mana kita tahu? Sebab tu jangan buat naya dekat orang maklum. Jangan buat naya. Termasuk buat naya. Bila saya kata buat naya, dia kata saya tak nak buat naya kat orang ustaz. Alhamdulillah. Pak Long, dengar saya nak abang. Termasuk di dalam kita buat naya kepada orang ni apa dia? Duk cerita tak elok pasal satu orang tu belakang dia. Naya tu. Ya, kita tak makan reta dia. Ya, kita tak balas reta dia. Ya, kita tak buat pelik. Tapi kita bercakap benda tak elok di belakang dia. Bercakap pula pada orang. Walaupun benda tu betul. Yang ni yang orang kata, ustaz, tak. Saya nak bagi tahu ke ustaz ni. Yang saya cerita ni ustaz, benda tu betul. Maklum, kalau betul, nama dia mengumpat. Kalau tak betul, nama dia fitnah. Dua-dua berdosa. Tak payah duk main kata, tak ustaz, yang maklum cerita tu ustaz, benda betul. Betul kan maklum cerita? Ya ustaz, maklum cerita benda betul. Tu nama dia mengumpat. Dosa ke tak? Ha? Dosa. Tak betul. Nama dia fitnah. Dosa ke tak? Dua-dua berdosa. Understand? Jangan. Tu termasuk dalam menganiayai orang. Menyayangi makhluk Allah sebenarnya mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Apa dia? Masuk waktu dah kah? Belum? Yakinlah apabila kita menyayangi makhluk Allah di bumi ini, kita akan disayangi oleh makhluk Allah yang berada di langit, iaitu para malaikat. Kalau kita sayang kepada makhluk Allah yang berada di bumi ini maklum, kita akan disayangi oleh makhluk Allah yang berada di langit, iaitu malaikat. Hadis ke-37 merupakan hadis terakhir kepada kita malam ni. Saya nak habis dekat hadis 37 ni. Membaca wirid selepas solat maghrib dan subuh. Ni amalan. Amalan apa dia ustaz? Amalan yang Pak Long dan Mak Long buat lepas subuh dengan lepas maghrib. Apa dia? An Muslim bin Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilayhi faqala idza sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka qulta dhalik
thumma mutta min laylatik kutiba lak jiwarun minha wa idza sallaita as-subha faqul kadhalik fa innaka in mutta min yaumika kutiba lak jiwarun minha atau kama qala rawahu Abu Dawud. Daripada Muslim bin Al-Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah annahu asarra ilaih, Nabi berbisik kepadanya, faqal, Nabi bisik, Nabi kata apa dekat dia, izan sarafta min salatil maghrib, apabila kamu selesai sembahyang maghrib, Nabi kata, faqul, maka kamu baca doa ni, Allahumma ajirni minan nar. Baca tak tuan-tuan? Baca. Berapa kali Nabi suruh baca? Kita duk baca 3, betul tak? Allahumma ajirna minan nar. Imam baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi dalam hadis ni kata lepas maghrib dengan lepas subuh baca berapa kali? 7 marrat, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Baik Ustaz, maklum nak tanya Ustaz, ada apa maklum? Kadang-kadang maklum pergi sembahyang, maklum ada dengar tu imam baca Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu maklum pergi sembahyang pula dekat tempat lain, dia baca pula Allahumma ajirni minan nar. Yang mana betul Ustaz? Jawapannya dua-dua betul. Bukan ni tu untuk kita ke Ustaz, sedangkan dia jadi imam. Yang dia minta nar tu maklum faham dah, dia minta untuk semua. Allahumma ajirna minan nar, dia minta semua. Ni dia minta ni, Ustaz faham tak? Dia minta ni, faham? Betul dia minta kat dia seorang lah, kau jemaah dia tak minta. Maklum, kalau kita mengaji dalam bab fiqh, maklum oi, ada pandangan ulama kata bila sampai tentang minta perlindungan daripada neraka, dia suruh minta sendiri-sendiri masa tu. Mula dah ba astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amat. Lepas tu mai minta berlindung daripada neraka. Ada pandangan ulama kata baca Allahumma ajirni, dan jemaah pun baca Allahumma ajirni, minta sendiri-sendiri. Oh, duk ingat ke yang tu tak betul? Betul, yang tak betul maklum. Betul apa? Duk je cari salah orang. Sila azan dulu. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. 10-15 minit lagi saya berhenti. Tuan-tuan nak? Boleh nak? Baik, kita nak habis kita punya hadis ni. Baik. Jadi dua-dua betul yang maklum. Kalau tu imam baca Allahumma ajirna minan nar pun ada pandangan suruh baca macam tu. Kalau dia baca Allahumma ajirni minan nar pun ada pandangan ulama kata macam tu. Sebab ada ulama kata biasa doa untuk melindung daripada neraka, dijauhkan daripada neraka, baca sendiri-sendiri. Baik. Jadi di sini Nabi kata selepas maghrib baca 7 kali. Selepas subuh baca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Nabi kata, baca 7 kali. Siapa yang lepas sembahyang maghrib, dia baca 7 kali. InsyaAllah tak. Sehari maklum nak baca. Sehari Aisyah. Nabi suruh baca maghrib. Tu tak boleh baca ke Aisyah? Boleh. Tak ada masalah. Baca lah. Cuma dalam hadis ni Nabi kata maghrib. Fa'innaka idha qulta dhalik. Siapa yang pergi baca lagu tu 7 kali Nabi kata lepas maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Summa kemudian mutta min lailati, malam tu dia mati. Dia baca maghrib tu 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tiba-tiba dengan izin Allah, takdir Allah, malam tu dia mati. Kutiba laka jiwarun minha. Allah Ta'ala akan suruh kepada malaikat memastikan ditulis kepada kamu, Nabi kata dekat Muslim bin Harith At-Tamimi, kalau hang baca 7 kali lepas maghrib Allahumma ajirni minan nar, malam tu hang mati, Allah Ta'ala dah perintah dah kepada malaikat agar tulis nama hang ni bebas daripada neraka. Mudah terjemah lagu tu nak abang. Siapa yang baca malam tu, Nabi bisik dekat dia, wahai Muslim Haris At-Tamimi, siapa yang sebut benda ni lepas maghrib 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, lepas dia sebut tiba-tiba malam tu dia mati, Allah Ta'ala dah suruh malaikat catat nama dia ni yang sebut ni agar dia ni dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia kata, wa idza sallaita subha faqul kadzalik. Dan hang sembahyang subuh pula, hang lepas sembahyang subuh, hang baca lagu tu juga. Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
Fa innaka in mutta min yaumik kutiba laka jiwarun minha. Bila hang baca lagu tu, hang mati pada hari itu, Allah Ta'ala suruh malaikat catat nama hang agar nama hang ni terbebas daripada api neraka. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda yang mudah. Nabi bagi satu amalan kepada kita malam ni mudah. Mudah. Baca yang tu. Jadi ustaz, kadang-kadang kami ni kadang-kadang tak berapa ingat ustaz. Oi, tak berapa ingat. Syakgi duk buat yang lain 3-3, tiba-tiba subuh dengan maghrib ni nak kena baca 7. Tak berapa ingat. Salah tak kerana kami tibai semua waktu ni 7. Tak salah. Kita nak minta berlindung daripada api neraka ni tuan-tuan. Saya nak baca sikit hadis Nabi kepada tuan-tuan sebelum kita nak berhenti. Saya janji dengan tuan-tuan, tuan-tuan ada buat muka susah hati macam tu, saya berhenti sebelum pukul 9. Nah, tuan-tuan ada buat muka susah hati dulu tu. Saya berhenti sebelum pukul 9 insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita baca sedikit tentang penciptaan api neraka dan apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka. Boleh? Nak dengar tak? Ni yang Nabi suruh kita baca ni, nak berlindung daripada api neraka. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ni saya ambil dalam kitab lain. Nabi kata pada dia, Nabi bersabda, uqida 'alan nar 1000 sanatin. Masa Allah Ta'ala nak cipta neraka ni, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat nyalakan api neraka ni lama mana maklum? 1000 sanatin, 1000 tahun. Waktu Allah Ta'ala nak cipta neraka, mula-mula cipta neraka, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat. Hei malaikat, hampir cucuh api ni, nyalakan api neraka ni 1000 sanatin hatta marrat. Hang nyalakan api neraka ni sampai dia ni menyala 1000 tahun. Malaikat pun bercucuh api neraka ni tuan-tuan, 1000 tahun menyala. Hatta marrat, sampai api tu warna dia bertukar menjadi warna merah. 1000 tahun fasa yang pertama dinyalakan sampai warna dia bertukar menjadi warna merah. Thumma uqida 'alayha 1000 sanatin ukhra hatta biyaddat. Kemudian malaikat biak lagi. Allah Ta'ala suruh biak lagi api tu daripada warna merah tu selama 1000 tahun. Hatta biyaddat, sampai api tu 1000 tahun lepas tu bertukar menjadi warna putih. Ni tuan-tuan nak tahu kan api neraka warna apa? Kita tengok. Thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta swaddat. Kemudian Allah Ta'ala kata kat malaikat, dah, jangan dah kacau. Biar lagi 1000 tahun. Mula cucuk 1000 tahun yang pertama, fasa yang pertama jadi warna merah. Biar 1000 tahun yang kedua jadi warna putih. Thumma uqida 'alayha 1000 sanatin, biar lagi 1000 tahun hatta swaddat, sampai api itu bertukar menjadi warna hitam. Fahiya sauda'u kal-lailil muslim. Warna hitam tu, dia nak nampak hitam tu lagu mana? Nabi kata perumpamaan gelap malamnya. Hitam gelap malam. Ni dia tuan-tuan bayangkan. Hak kita duk kena tu baru biru dengan oren. Hak yang tuan-tuan duk cucuk rokok tu, warna biru dengan oren. Tu pun maklum kalau dia terbakar pergi rumah, na'udzubillahi min zalik, warna oren tu dia boleh melecukkan badan kita. Terbakar keluar tak kena orang dah. Bayangkan kalau kena api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Mujahid, dia berkata, sesungguhnya di dalam neraka ni Allah Ta'ala sediakan kepada ahli neraka ni pada dia beberapa telaga. Allah Ta'ala sediakan dalam neraka ni ada beberapa telaga. Ni yang akan menemani ahli neraka ni.
Mudah-mudahan kita ni dibebaskan daripada api neraka lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang mana yang hadir malam ini, sama ada yang berada dalam masjid, luar masjid, yang berada dalam live kita ini, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka di akhirat kelak dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam neraka ni kata Nabi cerita dekat mereka, dia ada beberapa telaga. Dalam neraka ni ada telaga. Dalam telaga ni pula berisi dia apa dia? Berisi ulang. Dalam telaga, tahu telaga? Orang Kedah dia tak panggil perigi, dia panggil telaga. Kami orang Kedah panggil telaga. Perigi lah. Dalam perigi ni, dia pelik bunyi perigi, telaga. Dalam telaga ni dia ada ulang. Dia ada ulang. Bila ahli neraka lari, bila dia kena bakar, dia dahaga. Dahaga, dia lari pergi dekat telaga tu. Dengan harapan dia boleh minum air dalam telaga tu. Bila dia pergi dekat telaga, ular ni akan panggung. Ular ni, bila ular ni, tak dan patuk dia lagi. Baru dekat dengan bibir ular tu. Muka ahli neraka ni, baru dekat dengan mulut ular. Nabi kata, habis lerai kulit muka kita ni. Duduk dekat ular tu, habis lerai kulit muka, habis gugur segala kulit, dan habis gugur segala kuku. Sakit dia ni tak dapat nak bayangkan sampai bila-bila akan terasa pedihnya. Baik, tu ular. Nabi kata dalam telaga tu ada ular. Dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi SAW. Abdullah bin Jubair kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku biasa dengar kamu cerita dalam neraka ni ada perigi. Dalam perigi itu ada ular. Ya Rasulullah, boleh tak kamu cerita dekat aku ni dalam neraka ni ada apa? Dan ular ni besar mana? Lalu Nabi kata apa dia? Nabi jawab dekat Abdullah bin Jubair, Nabi kata apa dia? Inna fin nari hayyatun. Nabi kata, sesungguhnya bahawasanya di dalam syurga dan dalam neraka ni, Nabi kata, wahai Abdullah, ada ular. Ular ni ada. Jika kami di Kedah tak panggil ular, kami panggil snake. Sini panggil ular. Mislu a'naqil ibil. Ular ni besar mana dalam neraka ni? Nabi kata, besar mana ular dalam neraka ni? Besar leher unta. Paling kecil dalam ada syarah kepada hadis ni, dia kata paling kecil ular dalam neraka besar leher unta. Dan ada ular di dalam neraka ni maklum, sisik dia, satu sisik dia sebesar bukit Uhud di Madinah. Ni saya tak mau nak bawa panjang lah, takut kita berhenti kuliah subuh begitu. Ni saya nak berhenti dah ni sebelum ke 9. Sekecil ular dalam neraka, Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Jubair. Nabi kata, sekecil ular dalam neraka ni, Nabi kata, mislu a'naqil ibil, macam mana leher unta. Talsa'u ahaduhum las'atan yajidu humataha 40 kharifan. Sekali ular tu patuk hang, bisa dia terasa lama mana? 40 tahun. Bisa dia terasa lama mana? 40 tahun. Sekali patukan ular ni, bisa dia terasa selama 40 tahun. Bayangkan, tuan-tuan sedia. Wa inna fil nari la'aqaribu. Nabi kata dalam neraka juga, Nabi kata, wahai Abdullah bin Jubair, dalam neraka juga ada seekor lagi. Nama dia apa dia? Nama dia, saya nak abang lagu mana? Sini dia panggil apa dia?
Kalau Kedah dia panggil kalajengkiang, sini dia panggil apa? Scorpion. Lebih kurang lah. Kedah panggil kalajengkiang, sini panggil scorpion. Dalam neraka juga ada scorpion ni, Nabi kata. Ka'amsalil bighal. Besar mana yang kata scorpion ni, kalajengkiang ni besar mana maklum? Besar keldai. Dan dalam hadis, dalam syarah ulama kata sekecil-kecil kalajengkiang dalam neraka sama besar dengan keldai atas dunia. Lebih kurang. Jadi ulang ni kalajengkiang pula. Talsa'u ahaduhum las'atan, bila dia gigit sekali, yajidu humataha 40 kharifan, pedih dia terasa selama 40 tahun. Ni dia yang kita duk minta berlindung ni. Tu saya baru cerita 2 hadis maklum. Kalau nak cerita bab neraka ni, kita boleh berhenti lagi buku 12 hari. Jadi saya tak mau nak lajak. Jadi nak bebaskan daripada neraka ni maklum, Nabi ajak kita apa dia? Nabi ajak kita baca doa. Lepas subuh baca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Kalau mati lepas subuh hari itu mati, Allah Ta'ala akan bebaskan hang daripada neraka. Mai pula maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau mati malam tu, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka. Mudah-mudahan amalan tu kita dapat ambil bersama. Keterangan sebagai penutup. Allah menciptakan neraka sebagai tempat siksaan yang tidak terperi sakitnya dan panasnya. Neraka itu ada 7 pintu. Syurga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Sebab itulah kita diajar untuk membaca doa di atas sebanyak 7 kali agar kita diselamatkan daripada semua pintu-pintu neraka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembebasan daripada api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lepas Ramadan ni kita akan sambung pada hadis ke-38 insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap sepanjang kuliah saya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat untuk kita bersama. Akhir kalam macam biasa tuan-tuan, habis sembahyang solat fardu Isya nanti, siapa nak dapatkan produk saya atau Koko boleh dapatkan dekat kita saya di luar sana. Siapa yang nak menyumbang, tuan-tuan boleh tengoklah pintu-pintu dekat pintu keluar, tabung-tabung besi untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh ulurkan sumbangan tuan-tuan kepada anak-anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz dan juga fakir-fakir miskin, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.